Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Ahmad Sabri Rosman. Saya Muhammad Haris bin Hafiz, mewakili kumpulan 6 akan membentangkan tentang tajuk kami iaitu titik temu antara falsafah dan kehidupan praktis. Jadi untuk mukadimahnya, jarang orang suka menghubungkan antara kehidupan praktis harian dengan falsafah. Kehidupan praktis dikaitkan dengan tindakan sedar dan sukarela melakukan kerja harian dalam pelbagai bidang yang disyukuri. Ia melibatkan penggunaan tulang empat kerat, menjalan dan menyempurnakan kerja-kerja yang dipilih sama ada di pejabat, ladang, lebuh laut, kilang, rumah dan sebagainya. Tenaga fizikal sangat diperlukan, kekuatan akliah digunakan juga tapi tidak sama beratnya berbanding dengan kerja praktikal. Dari sudut hierarkinya, kerja-kerja akal yang datang dahulu dan mestinya kemudiannya disempurnakan oleh kaki, tangan dan anggota badan. Maksudnya kerja-kerja itu adalah terjemahan daripada apa yang boleh diputuskan oleh rumusan akal, maka kerja akal yang perlu tepat dan jelas. Jika tidak tepat, maka seluruh tindakan yang diambil akan menghadapi masalah. Jika kita buat sesuatu yang tidak betul, semestinya akan membawa masalah kepada diri kita dan juga mungkin membawa dosa. Kerja-kerja akal itu ada tempias falsafah di dalamnya, tapi ia berlaku tanpa sedar atau dirancang. Namun dalam observasi umum, amat jarang orang merujuk kepada corak berfikir falsafah atau pembincangan bersifat falsafah. Apa yang sering ditanggapi umum ialah falsafah itu adalah suatu ilmu yang eksklusif, bombastik, teoritis dan penuh dengan impian yang sukar untuk dicapai. Jadi, apakah itu falsafah? Apakah skop atau ruang lingkup cakupan falsafah? Apakah fungsinya terhadap kehidupan? Di mana hubung kaitnya dengan kehidupan praktis seharian kita? Untungkah manusia dengan falsafah? Apakah ia satu keperluan? Persoalan-persoalan ini membawa kita untuk meninjau terlebih dahulu secara ringkas dan maksud falsafah tersebut. Falsafah. Plato merumuskan bahawa falsafah adalah pengetahuan tentang segala kewujudan, sementara muridnya iaitu Aristotle menyebut bahawa falsafah adalah usaha akliah menyelidik sebab dan asas segala benda, mengkaji hal yang beliau menamakan sebagai metafizik yang meneliti asal wujud. Bagi pendapat falsafah Islam iaitu Al-Farabi pula berkata, falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bertujuan menyelidik hakikatnya yang sebenarnya. Titus pula mengemukakan beberapa pengertian tentang falsafah iaitu sikap tentang hidup dan alam semesta, satu kaedah pemikiran reflektif dan penyelidikan akliah, satu peringkat memahami masalah dan satu peringkat teori atau sistem fikiran dalam usaha mencari kebenaran. Ibnu Rushd menjelaskan bahawa falsafah ialah penyelidikan tentang alam wujud dan memandangnya sebagai jalan untuk menemui Maha Pencipta segala penciptaan. Ibnu Tufan pula menegaskan falsafah berusaha mencari kebahagiaan dan kebenaran melalui pemikiran dan banyak lagi. Jadi meneliti pengertian-pengertian falsafah yang diberikan tadi, pembaca akan segera bagi meneliti pengertian-pengertian falsafah tersebut, kita akan segera dapat lihat bagai tiada hubungan dengan kehidupan praktis seharian. Falsafah di satu pihak, kehidupan praktis di pihak yang lain. Sedangkan ahli falsafah menjelaskan bahawa falsafah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kehidupan, malah memberi pengaruh yang sangat berkesan dalam kehidupan. Sokrates iaitu guru pada Plato mengatakan bahawa kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dihayati. Dalam bahasa Inggerisnya, the unexamined life was not worth living. Membayangkan bahawa falsafah sebenarnya mendominasikan kehidupan manusia. Tanpa pemeriksaan falsafah, sesuatu bentuk kehidupan tidak sesuai untuk dihayati atau menjadi pola kehidupan seseorang. Jadi falsafah itu sangat penting dalam kehidupan. Kedudukan falsafah. Jadi di manakah kedudukan atau status falsafah sebenarnya dalam kehidupan manusia itu? Sarwar membuat kiasan bahawa falsafah ini bagi manusia yang berkeinginan mengawal semua tindakannya. Falsafah menjadi pemandu atau pengawal segala kegiatan. Atau lebih jelas lagi, sebagai sebuah kompas yang sangat besar fungsinya untuk kapal laut atau kapal terbang. Tanpa pertolongan kompas, kapal laut atau kapal terbang tidak boleh beroperasi dengan selamat. Bagaimanakah manusia yang hidup tanpa dipandu atau dikawal oleh falsafah hidup? Jawapannya berbalik kepada apakah tabi'i dan objektif falsafah sebenarnya. Falsafah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kebenaran melalui pemikiran. Tokoh Al-Kindi pernah menyatakan bahawa falsafah sebagai ilmu termulai dan terbaik yang tidak wajar ditinggalkan oleh setiap orang yang berfikir, kerana ilmu ini membicarakan tentang semua yang berguna dan cara mempelajarinya serta cara menjauhi perkara yang merugikan.
Walaupun setiap tokoh memberikan definisi yang berbeza menurut persepsi masing-masing, tetapi rumusan akhir daripada tafsiran tersebut adalah kebenaran, kesempurnaan dan keadilan, sambil menolak nilai negatif yang merugikan manusia. Maksudnya, kehidupan seorang insan itu mudah tersasar dari landasan kehidupan yang baik dan berfaedah kepada dirinya sendiri. Ada bukti tentang kehilangan arah tuju pada tahun 2013. Seorang lelaki Cina, Lian Kim Wan, yang sudah bertaraf datuk pada 30 orang cucu, sanggup menjual bayi di Kajang Selangor. Meskipun sebelum itu dia telah 2 kali dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan memperdagangkan 3 orang bayi yang berusia 5 bulan, beliau terus menjalankan kerja-kerja keji dan salah dari segi undang-undang. Ini semua hanyalah kerana wang. Wang adalah akar kepada kejahatan. Wang, kekayaan dan kesenangan material menjadi matlamat dan bukan kebahagiaan dan ketenteraman jiwa. Apakah wang ringgit yang banyak menjadi faktor penentu kebahagiaan? Wang adalah lambang kejayaan. Wang adalah bukti status yang baik dalam masyarakat. Dengan wang, kata-kata didengari, dan wang juga banyak perkara boleh dilaksanakan. Wang bukanlah segala-galanya dalam hidup. Dengan wang kita boleh membina kehidupan baik, namun sikap dan pemikiran yang menganggap wang adalah segala-galanya itu perlu ditukar. Perkara kedua ialah kebanyakan orang tidak pernah belajar untuk menyelaraskan hidup dengan pendapatannya. Apabila hilang penyelarasan antara gaji dan tuntutan hidup, maka terbuka jalan untuk mencari pertambahan tanpa berfikir kewajaran halal atau haram. Ini berlaku tanpa melihat kepada pangkat, gaji dan kedudukan. Seterusnya, faedah falsafah kepada individu. Apakah faedah daripada kewujudan titik temu antara falsafah dalam kehidupan? Beberapa dimensi dapat dilihat hasil wujudnya titik antara keduanya ini dengan kehidupan konkret manusia, terutama kepada individu. 1. Falsafah dengan metode akal dan rasional akan membantu individu mencapai kepuasan dalam usahanya yang ingin mengetahui dan mencari jawapan mengenai sesuatu. Yang kedua pula, falsafah akan meningkatkan tahap kematangan minda daripada peringkat rendah kepada kematangan. Pengetahuan yang akan diperolehi melalui penggunaan akal rasional membantu peningkatan ilmu dan sekaligus meningkatkan juga tahap kematangan individu. Falsafah membina kemahiran dan kemantapan berfikir serta memperkenalkan metod yang berfikir yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat apabila individu menggunakan metod yang sejahtera dalam berfikir. Ia akan membawa individu tersebut kepada penguasaan kemahiran berfikir dan dapat menyelesaikan segala masalah dengan mudah dan cepat serta tepat. Yang keempat, falsafah membantu individu menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan sistematik dan pasti. Yang kelima pula, falsafah menjadi senjata kepada individu untuk mempertahankan idea, pegangan dan kepercayaan selain daripada jalan wahyu, daripada halangan dan kritikan. Yang keenam, mengatur dan mengawal kehidupan individu dalam satu rangka kerja. Tidak kira sama ada individu itu berpegang kuat pada mitos, adat istiadat warisan, budaya tersendiri, undang-undang atau agama. Dalam semua perkara tersebut terdapat satu rangka kerja, iaitu falsafah yang tersirat dalam sifat semula jadi, dan itu penting untuk semua manusia. Falsafah sememangnya tidak lari dalam memainkan peranan membentuk peribadi seseorang. Falsafah moral atau etika contohnya merupakan suatu unsur yang memimpin kehidupan individu ke arah kehidupan yang penuh kebaikan dan menghindari diri seseorang dari keburukan. Falsafah dapat mempertingkatkan keyakinan individu kepada dirinya sendiri dan keyakinan kepada kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang Islam. Tahap ini dapat dimiliki oleh individu yang mendalami dan menghayati konsep dan falsafah akhlak Islam. Falsafah ini bermula dengan memberi pendidikan kejiwaan dan rohani kepada seseorang individu. Seterusnya, faedah falsafah kepada negara. Faedah juga boleh dikecapi dalam bentuk makro, iaitu masyarakat dan negara. Contohnya, falsafah pendidikan negara. Selepas merdeka, negara Islam termasuk Malaysia meneruskan sistem pendidikan yang bermula sejak zaman penjajahan. Namun, kurikulumnya telah diubah supaya selaras dengan hasrat dan semangat rakyat dan negara yang merdeka. Mata pelajaran pendidikan Islam telah dimasukkan dalam sistem tersebut. Apa yang benar dan berstruktur ialah untuk falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara adalah terpancar dari visi mengenai insan, bukan dikonsepkan dalam bentuk warga negara biasa, tetapi insan yang soleh, yang bertauhid kepada Allah, yang esa. Agenda utama yang diketengahkan dalam falsafah pendidikan negara adalah berkait dengan psikologi insan. Tuntutan falsafah
atau FPN ini sedang dilaksanakan. Generasi muda Malaysia membesar dan membangun dalam keadaan yang holistik dan seimbang, memenuhi kehendak intelek, emosi dan jasmani yang disempurnakan melalui bidang akademik, vokasional, teknik dan agama. Bahasa juga berbagai, iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Arab, Cina, Tamil dan lain-lain. Sistem ini pula tidaklah bersifat serba sempurna. Ia diperiksa, dinilai dan dipilih menurut keperluan semasa. Jadi falsafah tadi menjadi dasar dan radar sehingga objektif pendidikan negara tercapai. Kesimpulannya, saya akan menerangkan tentang hubungan falsafah dan kehidupan praktis. Bagi membuktikan terdapat hubungan akrab antara falsafah dan kehidupan praktis, kita periksa dahulu sejarah dan pemikiran para intelektual dahulu. Itu apakah ada menggambarkan hubungan ini atau sebaliknya. Plato memberi perhatian terus kepada persoalan kehidupan ini. Dalam karya Plato, The Republic, umpamanya memberi perhatian terhadap rancangan dan strateginya untuk membentuk sebuah masyarakat dan negara yang baik, di mana ahli falsafah atau filosofer dinobat dalam perancangan sebagai pemimpin ideal. Seorang lagi tokoh kenamaan Greek yang dibimbing Plato di akademi, Aristotle memilih untuk mengenal pasti mana satukah pentadbiran atau pengurusan yang baik melalui penyelidikan dan perlembagaan yang ada pada waktu itu. Beliau merumuskan bahawa pentadbiran, pengurusan serta kehidupan di Athens adalah lebih baik dari yang lain. Selain daripada tokoh-tokoh daripada yang barat, contoh daripada yang Islam iaitu Ibn Sina. Beliau juga dikesan menjadi pengikut Aristotle. Ibn Sina menekankan kepentingan hidup beragama dan kepatuhan kepada undang-undang sebagai antara syarat untuk membentuk kehidupan yang bahagia. Antara karyanya ialah bukunya Al-Shifa, umpamanya membawa idea dan semangat untuk mencapai kesempurnaan dan kehidupan. Selepas itu, saya akan membincangkan tentang fungsi falsafah. Apakah falsafah? Falsafah jelas menyentuh hal kehidupan praktis. Bagaimana pula fungsinya terhadap kehidupan? Biasanya tidak dinamakan kehidupan jika tidak berdepan dengan pelbagai masalah, sama ada masalah semasa atau masalah asasi kehidupan. Pertama sekali, ia memandu seorang itu mengenal pasti punca masalah terlebih dahulu, membuat klasifikasi dan seterusnya buku fikiran, melihat pros and cons dan buat satu tangkapan. Kedua, falsafah menganjurkan berfikir dengan kritikal, logik dan sistematik dan mendalam tanpa gangguan emosi. Ketiga, membuka fikiran supaya isu yang dibahaskan itu luas, merangkumi pelbagai bidang dan jurusan. Dan akhir sekali, yang keempat, membuat kesimpulan atau rumusan di akhir proses pemikiran. Lebih fundamental lagi, falsafah membantu manusia dalam hidupnya memahami makna dan falsafah kehidupan. Ini sebenarnya masalah punca dalam kehidupan tiap manusia. Terus tu, kebahagiaan hidup. Matlamat dan tujuan hidup bagi kebanyakan orang dibahas dengan sungguh-sungguh supaya rumusan yang didapatkan benar-benar menepati kehendak masing-masing. Di sini falsafah mencapai titik pertemuan lagi. Setiap manusia perlu jelas penebatan erti dan makna hidup ini jika hidupnya tidak mahu kecelaruan. Apa yang seterusnya, secara langsung falsafah tidak dapat menghasilkan kekayaan harta benda kepada seseorang. Kekayaan harta benda bukan dinilai kerana sifat fizikal yang dimilikinya, sebaliknya melalui nilai estetik. Sebagai contoh,
Duit bukan dinilai kerana kertas, tetapi sumbangan yang diberikan untuk mencapai matlamat yang hendak dimiliki. Sama juga dengan falsafah, ia dinilai kerana nilai dalaman atau kebahagiaan yang diberikan kepada sesiapa yang dapat menikmatinya. Tema untuk mencapai kebahagiaan ini diketengahkan oleh ahli-ahli falsafah zaman pra-Sokrates hingga ke hari ini. Antara yang tokoh yang boleh buat demikian ialah Aristotle. Walaupun Aristotle mengutamakan kebahagiaan mental, namun keperluan fizikal tidak diketepikan. Beliau menggariskan 4 keperluan atau kebaikan asas sebagai prasyarat kebahagiaan. Kesimpulannya, falsafah sangat berkait rapat dengan kehidupan kita, kehidupan seharian kita. Jadi kita sebagai manusia sepatutnya tahu apa yang baik, apa yang buruk. Sebab segala keputusan dan pilihan adalah di atas tangan kita. Sama ada kita ingin mendapat pahala atau mendapat dosa. Jadi fikir-fikirkanlah apa-apa, projek. Terima kasih Ustaz.